Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Nurul Sahira daripada SMK Sungai Manik. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 4 di dalam bidang fiqh, iaitu pelajaran yang ke-13 yang bertajuk Haji dan Umrah. Di dalam siri yang kedua. Para pelajar boleh merujuk buku teks muka surat 90 sehingga 108. Seterusnya mari kita lihat kepada standard pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, iaitu 420.2 menjelaskan syarat wajib, rukun, perkara wajib dan amalan sunat haji dan umrah. Jadi ada 4 perkara penting yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, syarat wajib. Yang kedua, rukun. Yang ketiga, perkara wajib. Dan yang keempat, amalan sunat haji dan umrah. Seterusnya. Mari kita lihat kepada syarat wajib haji dan umrah. Ada 5 bahagian. Yang pertama, Islam. Tidak wajib kepada orang kafir. Jadi, ibadah haji dan umrah ini wajib dilaksanakan bagi orang Islam. Yang kedua, baligh. Apa maksud baligh? Baligh ialah cukup umur. Tidak wajib ke atas kanak-kanak ataupun orang yang belum baligh. Yang ketiga. Yang ketiga ialah berakal. Tidak wajib bagi orang yang tidak siuman. Maksudnya, orang yang melaksanakan haji dan umrah ini memerlukan akal yang waras. Tidak wajib ke atas orang yang gila. Sebab orang yang gila ni tiada akal yang, tidak mempunyai akal yang waras. Kemudian dia ni tidak tahu apa-apa. Jadi dia tak wajib untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ini. Yang keempat ialah merdeka. Merdeka ialah tidak wajib ke atas hamba. Yang terakhir, yang kelima ialah istita'ah. Istita'ah ni ialah berkemampuan. Dalam bahasa Melandinya ialah berkemampuan. Berkemampuan ni macam mana? Maksudnya dia mampu dari segi kesihatan, kewangan dan keselamatan. Maksudnya dia ada kesihatan yang baik dan dia ada modal yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan dia terselamat, tiada ancaman nyawa semasa melaksanakan ibadah haji dan umrah ini. Jadi sekarang Ustazah nak kongsikan kepada para pelajar cara-cara untuk mengingat syarat wajib haji dan umrah ini. Dengan cuba para pelajar lihat perkataan yang Ustazah gabungkan di bawah ini, iaitu ambil. Ambil. A-M-B-I-K. Ambil. Mari kita lihat apa dia ambil ni. Ambil yang A yang pertama ialah akal. Yang kedua M. M ialah merdeka. Yang ketiga B. B ialah baligh. Yang keempat I. I ialah Islam. Yang kelima K. K ialah kemampuan, istita'ah. Jadi syarat wajib haji dan umrah, cara-cara nak ingat, ingatlah perkataan ambil. A-M-B-I-K. Akal, merdeka, baligh, Islam, kemampuan. Seterusnya. Apakah yang dimaksudkan dengan berkemampuan? Berkemampuan ni dia ada ciri-cirinya. Ada 5 ciri-ciri berkemampuan. Yang pertama ialah cukup perbelanjaan untuk mengerjakan haji dan umrah pergi dan balik. Jadi orang yang melaksanakan haji dan umrah ini mempunyai modal yang cukup, kewangan yang cukup. Ada duit untuk pergi dan ada duit untuk balik. Yang kedua,
cukup keperluan nafkah asas bagi orang yang di bawah tanggungannya. Jadi maksudnya jika yang melaksanakan haji ini ialah suami, jadi suami ini perlu memastikan keluarga dia iaitu isteri dan anak-anak dia ni mempunyai keperluan yang asas. Sepanjang dia meninggalkan isteri dia di sana, sepanjang dia melaksanakan ibadah haji dan umrah tu, dia kena pastikan isteri dan anak-anak dia ni mempunyai keperluan yang asas. Jadi kalau dia pergi sana, kemudian ditinggalkan keluarga dia di rumah tanpa ada nafkah yang cukup, maka bermaksud dia tu tidak mampu. Yang ketiga, ada kenderaan pergi dan balik. Yang keempat, aman perjalanan pergi dan balik. Maksudnya semasa pergi ke sana, perjalanan pergi ke sana aman, selamat. Tiada perkara-perkara yang boleh mengancam nyawa. Jika ada seperti peperangan, maka tidak mampu ataupun tidak wajiblah ke atas dia untuk melaksanakan ibadah haji ini. Okey, yang kelima ialah sihat tubuh badan. Maksudnya dia ni tidak ada penyakit yang membahayakan diri dia seperti lemah jantung, penyakit-penyakit yang kronik yang boleh memudaratkan diri dia. Jadi kalau dia ada penyakit yang seperti itu, bermaksud dia ni tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ini. Okey, kemudian kita ada ciri-ciri berkemampuan yang khusus bagi perempuan. Bagi perempuan, hendaklah ditemani oleh suami ataupun wali ataupun kumpulan perempuan yang boleh dipercayai. Ni untuk perempuan. Okay. Bagi isteri perlulah mendapat keizinan daripada suaminya ataupun wali. Jika dia pergi ke sana tanpa minta izin daripada suaminya, maka tidak boleh. Tak boleh pergi ke sana kalau tidak minta izin daripada suami. Jadi perlu untuk minta izin suami. Ini maksud ciri-ciri berkemampuan bagi perempuan. Baiklah, seterusnya mari kita lihat kepada rukun haji dan umrah. Rukun haji dan umrah. Okey. Terdapat perbezaan antara rukun haji dan rukun umrah. Okey, mari kita lihat. Rukun haji ada 6 perkara. Yang pertama ialah niat ihram haji. Yang kedua ialah wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf di Baitullah. Yang keempat sa'i. Yang kelima bergunting atau bercukur. Yang keenam tertib pada kebanyakan rukun. Ini untuk rukun haji ada 6 perkara. Kalau rukun umrah pula ada 5 perkara. Yang pertama ialah niat ihram umrah. Yang kedua tawaf di Baitullah. Yang ketiga sa'i. Yang keempat bergunting atau bercukur. Yang kelima ialah tertib pada semua rukun. Jadi apa perbezaannya? Jadi kalau kamu lihat dekat rukun haji ada wukuf di Arafah, manakala umrah tiada wukuf di Arafah. Yang lain semua sama. Yang berbezanya ialah pada wukuf. Hanya haji yang ada wukuf di Arafah. Okey, boleh faham? Jadi di sini Ustazah kongsikan kepada kamu semua cara-cara nak mengingat rukun haji dan umrah ini dengan mengingat perkataan akronim, iaitu yang Ustazah warnakan dengan warna yang warna-warni ni. Yang pertama ialah ni. Ni wuta sagunta. Ni wuta sagunta. Okay, yang pertama ni ialah niat. Okay. Yang kedua ialah wu ialah wukuf. Yang ketiga ta ialah tawaf. Yang keempat sa ialah sa'i. Yang kelima gun ialah gunting. Yang keenam ter ialah tertib.
Jadi kalau ada 6 benda ni maksudnya rukun haji. Kalau rukun umrah macam mana? Ingat, kita buang lawu ni. Kita ingat dengan cara ni tasa gunta, iaitu niat, tawaf, sa'i, gunting, tertib. Okay, ini untuk rukun umrah. Okay, seterusnya mari kita lihat dengan lebih terperinci tentang rukun haji dan umrah. Okey, yang pertama, perkara rukun haji dan umrah yang pertama ialah ni, iaitu niat. Jadi mari kita lihat niat haji dan niat umrah. Okey, niat haji ialah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Ini untuk niat haji. Niat umrah pula ialah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okay, jadi ini adalah rukun yang pertama, iaitu niat haji ataupun niat umrah. Okey, seterusnya yang kedua, rukun yang kedua ialah wu. Wu ialah wukuf. Wukuf di padang Arafah. Ingat, hanya haji yang ada wukuf di padang Arafah. Okey. Umrah tiada wukuf. Umrah tiada wukuf. Hanya haji yang ada wukuf. Jadi mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan wukuf. Okey. Wukuf ialah berada di Arafah walaupun sekejap. Masanya ialah bermula daripada gelincir matahari, iaitu masuk waktu zuhur pada 9 Zulhijjah sehinggalah sebelum masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Jadi maksudnya wukuf di Arafah ni ialah berada di Arafah walaupun sekejap. Tak kisahlah dalam apa jua keadaan, sama ada berbaring ataupun tidur ataupun sebagainya. Bermulalah daripada gelincirnya matahari, iaitu masuknya waktu zuhur 9 Zulhijjah sampailah sebelumnya terbit matahari. Sebelum terbit fajar, iaitu masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah itu. Okey. Ni rukun yang kedua. Seterusnya kita lihat rukun yang ketiga, iaitu tawaf. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan tawaf? Okey, tawaf ialah mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali pusingan, bermula di sudut Hajarul Aswad dan berakhir di sudut yang sama menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Mana kita nak tahu sudut Hajarul Aswad tu dekat mana? Okay, kamu boleh lihat dekat gambar yang Ustazah paparkan ini. Kalau kamu lihat dekat sini ada Hajarul Aswad, lepas tu ada penanda hijau. Jadi penanda situlah yang bermaksud bermulanya tawaf ini. Bermula di sini dan berakhir juga di sini. Ada tanda dekat sini. Okey. Okey, cara mengerjakan tawaf dalam rukun haji dan umrah ini. Kamu boleh lihatlah di mana. Ni sudut Hajarul Aswad. Ni petandanya. Dan para jemaah haji boleh perlu memulakan ibadah tawaf ini, bermulalah daripada sini dan berakhirlah di sini juga sebanyak 7 kali pusingan. Okey. Seterusnya, kita tengok pula rukun yang keempat. Untuk haji dan umrah ini ialah sa'i. Okey, apa maksud sa'i? Sa'i ialah berjalan berulang alik sebanyak 7 kali, bermula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah menurut syarat-syarat tertentu. Jadi sa'i ini ialah berjalan berulang alik sebanyak 7 kali, mulanya di Bukit Safa, berakhirnya di Bukit Marwah.
Jadi dekat sini ada gambar yang jelas, yang boleh kita nampak lah. Okey, mulanya daripada Bukit Sofa dan berakhirnya di Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Okey, jadi nampak tak dekat sini ada kawasan bertanda lampu hijau. Jadi kawasan ini apabila jemaah haji lalu di kawasan ini, maka disunatkan untuk berlari-lari anak. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah laluan ke tempat sa'i, iaitu Bukit Sofa. Okey, ini adalah Bukit Sofa, tempat permulaan sa'i. Jadi dekat sini ada tanda lah, ada penanda di mana ibadah sa'i bermula, iaitu daripada Bukit Sofa. Okey, seterusnya yang kelima ialah bergunting atau bercukur rambut. Ini untuk ibadah haji dan umrah, kedua-duanya ada, iaitu gunting ataupun bercukur rambut. Okey, menggunting rambut ataupun menghilangkan rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Ini bagi wanita lah. Okey, bagi lelaki sunat untuk bercukur rambut. Sebab itulah kalau kamu lihat jemaah haji lelaki yang pulang daripada sana berambut botak. Kenapa tak ada rambut? Sebab mereka melaksanakan ibadah bergunting, iaitu bercukur lah. Okey, kemudian yang terakhir ialah ialah tertib. Tertib haji dan tertib umrah. Okey, tertib haji tertib pada kebanyakan rukun, tertib umrah tertib pada kesemua rukun. Maksudnya melakukan perbuatan mengikut urutan yang sepatutnya. Okey. Seterusnya, kita tengok pula kepada tahallul. Tadi kita dah habis dah rukun haji kan? Kita tengok pula kepada tahallul. Okey, apa maksud tahallul? Okey, tahallul dari segi bahasa ialah menjadi boleh atau dihalalkan. Okey, menurut syarak pula, tahallul ni ialah membebaskan diri daripada larangan yang terdapat semasa dalam waktu ihram. Jadi semasa ihram kita akan ada larangan ihram. Ada 13 perkara, 13 larangan ihram yang perlu ditinggalkan oleh jemaah haji yang sedang berihram. Nanti kita lihat dengan lebih lanjut tentang larangan ihram ni. Okey, jadi tahallul ni ialah nak membebaskan diri daripada larangan-larangan tersebut dalam waktu ihram. Tahallul dari sudut ibadah haji terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama tahallul awal, yang kedua tahallul sani. Tahallul awal ialah boleh dilaksanakan oleh jemaah haji apabila telah selesai melaksanakan 2 daripada 3 perkara yang di bawah ini. Okay, yang pertama ialah melontar di jamrah, kemudian yang kedua tawaf dan sa'i, yang ketiga bergunting atau bercukur. Jadi jika jemaah haji telah selesai mana-mana 2 daripada 3 perkara ini, maka dia telah selesai melaksanakan tahallul awal. Jadi walaupun dia telah melaksanakan tahallul awal, telah selesai, tetapi masih ada juga larangan yang tidak boleh dibuat, iaitu ada 3 perkara. Yang pertama, masih tidak boleh berkahwin, mengahwinkan ataupun menjadi wakil. Kemudian yang kedua, tidak boleh melakukan perkara yang merangsang syahwat. Yang ketiga, tidak boleh melakukan persetubuhan untuk bagi suami dan isteri. Okay, yang kedua pula, tahallul sani. Tahallul sani ialah bila mana jemaah haji ni telah berjaya melaksanakan ketiga-tiga perkara tersebut. Jadi apabila dia telah melaksanakan ketiga-tiga perkara ini, maka dia ni telah terbebas daripada larangan ihram yang 13 perkara tadi. Okey. Ini untuk tadi tu untuk tahallul bagi ibadah haji. Okey, tahallul bagi ibadah umrah pula ialah
Para jemaah melakukan cukur ataupun bergunting selepas selesai melaksanakan rukun sa'i. Jadi apabila para jemaah umrah telah selesai melaksanakan ini, maka dia dah terbebas daripada larangan ihram itu. Ini untuk tahallul bagi ibadah umrah. Okey, seterusnya, perkara wajib haji dan umrah. Okay, yang ketiga, perkara wajib haji dan umrah. Jadi kan, apa beza antara rukun dengan perkara wajib? Kalau rukun, jika kita tinggalkan, maka ibadah haji kita itu menjadi tidak sah. Tetapi perkara wajib ni, iaitu wajib haji ni, perkara yang wajib dilakukan ketika mengerjakan haji. Tapi kalau kita tak lakukan, maksudnya kalau kita tinggalkan, ibadah haji tersebut masih sah. Cumanya dikenakan dam, iaitu denda. Perlu membayar denda. Jadi siapa yang sengaja meninggalkan perkara wajib ini, maka berdosa. Maksudnya sengaja meninggalkan perkara wajib haji dan umrah ni, maka dia ni berdosa dan dikenakan denda. Kemudian kita tengok perkara wajib haji dan perkara wajib umrah. Okey. Perkara wajib umrah ni ada dua je. Yang pertama, niat ihram umrah di Mekah. Kemudian yang kedua, meninggalkan perkara larangan semasa dalam ihram. Perkara wajib bagi umrah ada dua perkara je, senang. Yang haji yang ada banyak perkara. Okay, nanti kita lihat satu persatu. Okey, ini adalah perkara wajib haji dan umrah. Okey, kamu tengok kan kat sini ada bulatan. Yang samanya ialah antara haji dan umrah ini kan, yang sama ialah niat ihram di Mekah, kemudian menjauhi larangan ihram. Kemudian yang lain-lain ni kan, bermalam di mabit, melontar 7 anak, bermalam di Muzdalifah, Yang ketiga, melontar 7 anak batu di Jamrah Kubra, bermalam di Mina, melontar 7 anak batu di ketiga-tiga Jamrah. Ini hanya untuk haji sahaja. Untuk umrah, nampak? Tiada. Jadi yang adanya ialah, yang samanya ialah niat ihram di miqat, kemudian menjauhi larangan ihram. Seterusnya, kita lihat dengan lebih lanjut berkenaan tentang perkara wajib haji dan umrah. Okey. Yang pertama, perkara wajib haji dan umrah yang pertama ialah niat ihram di miqat. Niat ihram di miqat. Jadi maksud berniat ihram di miqat ialah ketentuan tempat ataupun masa untuk berniat ihram haji ataupun umrah. Jadi maksudnya sempadan tempat untuk jemaah haji berniat ihram. Ataupun sempadan masa untuk jemaah haji berniat ihram haji dan ihram umrah. Okey. Seterusnya. Miqat ni kan dibahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama, miqat zamani. Yang kedua, miqat makani. Kita tengok satu persatu. Jenis-jenis miqat yang pertama iaitu miqat zamani. Okay, miqat zamani ialah miqat kesempadan masa lah. Zaman ini ialah masa. Okay, apa maksudnya? Sempadan masa bagi jemaah haji untuk memulakan ihram. Jadi miqat zamani ialah ketentuan masa bagi seseorang itu untuk berniat ihram haji, mulanya daripada 1 Syawal sampailah masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Jadi ini untuk haji. Kalau miqat zamani bagi umrah ialah sepanjang tahun. Kan ibadah umrah tiada ketetapan masa. Boleh dilaksanakan pada bila-bila masa sahaja sepanjang tahun tu. Jadi miqat zamani bagi umrah ialah sepanjang tahun. Okey, seterusnya, yang kedua ialah miqat makani. Miqat makani ialah tempat. Makani tu ialah tempat. Okey, apa maksudnya? Ketentuan tempat atau sempadan tempat untuk berniat ihram. Jadi
ketentuan tempat atau sempadan tempat untuk berniat ihram. Jadi ada 5 sempadan tempat untuk mikot bagi penduduk yang duduk di luar Mekah. Okay, mari kita lihat. Ada 5. Yang pertama ialah Bi'ru Ali. Bi'ru Ali. Yang kedua Zartun Iraqi. Yang ketiga Qarnul Manazil. Yang keempat ya Lamlam. Yang kelima Al-Juhfah. Jadi ini adalah 5 tempat untuk mikot bagi penduduk di luar Mekah. Okey, mari kita lihat. 5 tempat untuk mikot bagi penduduk luar Mekah. Yang pertama di Bi'ru Ali tadi tu. Iaitu Zulhulaifah dari arah Madinah. Okey, yang kedua Zatu Irkin, iaitu dari arah Iraq. Yang ketiga ialah Qarnul Manazil dari arah Malaysia, Asia Tenggara. Okey, yang keempat ya Lamlam dari arah Yaman. Yang kelima Juhfah dari arah Mesir dan Tunisia. Okey, seterusnya. Perkara wajib yang kedua ialah bermabit, iaitu bermalam di Muzdalifah bagi haji. Bagi umrah tiada. Bagi umrah tiada. Jadi apa maksud mabit di Muzdalifah ni? Maksudnya berada di Muzdalifah walaupun sekejap. Di antara waktunya ialah pada tengah malam 10 Zulhijjah dan sampailah sebelum terbit fajar pada hari tersebut. Jadi itu maksudnya bermalam di Muzdalifah. Okey. Yang ketiga ialah melontar 7 anak batu di Jamrah Kubra. Untuk haji ada, untuk umrah tiada. Jadi melontar 7 anak batu di Jamrah Kubra. Jadi masuk waktunya bila? Ialah selepas tengah malam 10 Zulhijjah sampailah sebelum terbenam matahari pada 13 Zulhijjah. Okey. Yang seterusnya, yang keempat. Yang keempat ialah bermabit, iaitu bermalam di Mina. Bagi umrah tiada. Jadi apa maksud bermalam di Mina? Bermalam di Mina ialah berada di Mina pada malam-malam hari tasyrik. Hari tasyrik ni ada 3, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi maksudnya para jemaah haji berada di Mina pada malam-malam hari tasyrik bermulalah daripada 11 hinggalah kepada 13 Zulhijjah pada waktu malam. Okey. Yang kelima ialah melontar 7 anak batu di ketiga-tiga jamrah. Untuk umrah tiada. Jadi waktu untuk melontar ialah selepas azan subuh sampailah terbenam matahari 13 Zulhijjah. Jadi jamrahnya ada 3. Jamrah Sughra, Jamrah Wusta dan Jamrah Kubra. Jadi masuk waktu melontarnya adalah selepas azan subuh sampailah terbenam matahari 13 Zulhijjah. Okey, seterusnya yang terakhir, perkara wajib haji dan umrah yang terakhir ialah menjauhi larangan ihram bagi haji dan umrah. Ni yang kita nak lihat kan, larangan antara larangan-larangan ihram. Okay, semuanya ada 13 perkara. Tapi 13 perkara ni dibahagikan kepada 5 bahagian. Kita tengok bahagiannya apa. Yang pertama iaitu kecantikan. Dari sudut kecantikan bagi lelaki dan perempuan, dilarang untuk menyapu minyak rambut. Yang kedua, dilarang untuk mengerat ataupun memotong kuku. Yang ketiga, dilarang untuk mencabut bulu ataupun rambut. Tak boleh cabut mana-mana bulu ataupun rambut dengan sengaja. Okey.
Kemudian yang kedua, dari sudut wangi-wangian. Bagi lelaki dan perempuan tidak boleh memakai bau wangian pada badan, pakaian ataupun menghidunya. Saja-saja nak hidu pun tak boleh. Pakai benda yang wangi-wangi pun tak boleh. Okay, yang ketiga ialah pakaian. Okay. Pakaian bagi lelaki tidak boleh menutup kepala. Maksudnya yang lelaki tidak boleh pakai songkok ataupun pakai kopiah. Dan pakaian lelaki ialah lelaki kena tidak boleh memakai pakaian yang berjahit ataupun bercantum. Jadi kena pakai itulah kain ihram yang disediakan tu. Okay, kemudian yang perempuan pula tidak boleh menutup muka. Tak boleh pakai purdah ke niqab ke masa ihram. Okay, kemudian yang keempat, memakai sarung tangan bagi lelaki dan wanita. Tidak boleh pakai sarung tangan. Okay, seterusnya dari sudut hubungan seksual pula, bagi lelaki dan perempuan tidak boleh bersetubuh ataupun bersetubuhlah antara lelaki dan perempuan. Lepas tu tidak boleh melakukan perkara-perkara yang merangsang syahwat. Kemudian yang ketiga, tidak boleh berkahwin, mengahwinkan ataupun menjadi wakil untuk menerima nikah. Pun tak boleh. Jadi dari sudut alam sekitar pula, bagi lelaki dan perempuan tidak boleh memburu binatang buruan ataupun sengaja nak membunuh binatang pun tak boleh. Kemudian pada waktu ihram ni juga dilarang untuk memotong, mengerat, merosakkan tumbuh-tumbuhan, mematahkan ataupun menebang pokok di tanah haram. Ataupun kamu saja-saja nak cabut rumput di sana pun tak boleh semasa ihram. Okey, habis sudah tentang perkara wajib haji dan umrah. Seterusnya kita tengok pula kepada amalan sunat haji dan umrah. Okey, amalan sunat haji dan umrah. Okey, semuanya ada 5 perkara amalan sunat haji dan umrah. Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama ialah mandi sunat ihram. Bagi haji dan umrah ada mandi sunat ihram bagi haji dan mandi sunat ihram bagi umrah. Okey. Dilakukan sebelum memakai pakaian ihram ataupun sebelum menunaikan ihram lah. Jadi lafaz mandinya ialah, mandi sunatnya ialah nawaitu ghusla sunnatil ihrami lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Okey, tu yang pertama, mandi sunat. Yang kedua ialah solat sunat ihram bagi haji dan umrah. Okey, jadi selepas selesai memakai pakaian ihram dengan sempurna, dengan lengkap semua, maka disunatkan untuk melaksanakan solat sunat ihram. Okey, niatnya apa? Usalli sunnatul ihrami rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga ialah talbiyah. Bagi haji dan umrah. Talbiyah. Okey, talbiyah ni apa? Talbiyah ni ialah lafaz yang kita selalu dengar tu, iaitu labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu adalah lafaz talbiyah. Jadi disunatkan untuk memperbanyakkan talbiyah selepas berihram. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat ialah mengutip anak batu di Muzdalifah. Ini bagi haji, bagi umrah tiada. Jadi bagi haji
Disunatkan untuk mengutip 7 anak batu di Muzdalifah pada 9 Zulhijjah untuk melontar di Jamrah Kubra pada 10 Zulhijjah. Okey. Seterusnya, yang keempat. Okey, maaf. Yang keempat. Yang kelima. Seterusnya, yang kelima ialah solat sunat selepas melakukan tawaf bagi haji dan umrah. Jadi, kalau ada kesempatan, bolehlah melaksanakan solat sunat selepas melaksanakan tawaf ni. Jadi, lafaz solat sunat tawaf ialah usolli sunnatat tawafi rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat tawaf 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi, solat sunat ni dilakukan di belakang makam Ibrahim. Jadi, habislah sudah tentang 4 perkara yang kita perlu fahamkan, iaitu yang pertama tentang syarat wajib haji dan umrah, yang kedua rukun haji dan umrah, yang ketiga ialah perkara wajib haji dan umrah, dan yang keempat ialah amalan sunat haji dan umrah. Jadi sekarang kita fokuskan kepada latihan pengukuhan untuk tahu sama ada kamu semua faham ataupun tidak berkenaan tentang tajuk ini. Jadi, ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Jadi, mari kita lihat apakah dia soalannya. Okey, jadi ada 4 soalan. Yang pertama ialah senaraikan 4 syarat wajib haji. Ada 4 kan? 4 syarat wajib haji. Okey, semuanya ada 5 tapi dia nak 4. Jadi maksudnya apa dia? Kita bagi. Ingat ambil tadi. A-M-B-I-K. A ialah yang pertama berakal. Kemudian M merdeka. Yang ketiga B balik. Yang keempat Islam. Yang terakhir ialah kemampuan. Okey, pilih 4 daripada 5 tadi tu. Okey, kemudian senaraikan rukun haji dan umrah. Ni mudah je. Rukun haji ada 6 perkara. Rukun umrah ada 5 perkara. Jadi rukun haji ialah yang pertama niat, yang kedua wukuf di Arafah, ketiga tawaf, keempat sa'i, kelima bergunting, yang keenam tertib. Ingat tadi ni wuta sagunta. Kalau rukun umrah pula ada 5, iaitu niat, yang kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat gunting, yang kelima tertib. Okey, seterusnya soalan yang ketiga, jelaskan perkara wajib haji dan umrah. Perkara wajib haji dan umrah. Kalau umrah senang je, ada 2 perkara. Yang pertama, niat ihram di miqat. Yang kedua, menjauhi larangan ihram. Okey, kalau rukun haji, kalau perkara wajib haji ada 6. Okey, yang pertama, niat ihram di miqat. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga, melontar 7 anak batu di Jamrah. Keempat, bermalam di Mina. Kelima, melontar 7 anak batu di ketiga-tiga Jamrah. Kemudian yang keenam, menjauhi larangan ihram. Kena ingatlah semua tu. Kemudian, senaraikan 3 amalan sunat haji dan umrah. Ada banyak, dia nak 3 kan. Jadi ambil 3 daripada yang banyak tadi. Yang pertama ialah mandi sunat ihram. Okey. Yang kedua ialah solat sunat ihram. Yang ketiga ialah talbiyah. Kita ambil yang mudah-mudah je. Okey, seterusnya kita tengok latihan pengukuhan yang seterusnya. Okey, tentukan sama ada perkara tersebut merupakan rukun haji ataupun perkara wajib haji. Okey, kita tengok. Yang pertama sekali, wukuf di Arafah.
pada 9 Zulhijjah sehingga sebelum masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Jadi ini merupakan rukun haji ataupun wajib haji. Okey, mari kita lihat jawapannya. Ya, pandai rukun haji iaitu wukuf. Wukuf ni merupakan rukun haji. Kemudian soalan yang kedua, melontar 7 anak batu di Jamrah Kubra bermula selepas tengah malam 10 Zulhijjah. Jadi melontar 7 anak batu, rukun haji ke wajib haji? Okey, jawapannya ialah wajib haji. Pandai. Okey, yang ketiga. Yang ketiga ialah bermalam di Mina pada malam-malam hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi ini merupakan rukun haji ataupun wajib haji? Ya, pandai. Jawapannya ialah wajib haji. Okey. Yang terakhir. Yang keempat, soalan yang keempat. Mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan bermula di penjuru Hajarul Aswad dan berakhir pada sudut yang sama. Jadi ini merupakan perkara rukun haji. Okey. Maka tadi itu tamatlah sudah pembelajaran kita tentang haji dan umrah di dalam siri yang kedua. Jadi Ustazah harap semua dapat faham tentang subtopik yang kita pelajari pada hari ini dan kamu semua boleh melaksanakan latihan pengukuhan ini di rumah untuk memastikan kamu faham akan subtopik ini. Jadi kita bertemu lagi di dalam siri yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum.